Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita teruskan dengan unit 2.4 prinsip Pascal. Okey, ini antara objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita teruskan ke penyataan prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal dia menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalai tertutup, okey, ke atas bendalai yang tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalai itu. Okey, tekanan yang dikenakan ke atas bendalai tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalai itu. Okey, kita tengok. Okey, untuk memahami konsep prinsip Pascal. Okey. Okey, ini merupakan dua omboh. Okey, omboh pada A1 dan pada A2. Okey, apabila daya dikenakan, okey, apabila daya dikenakan pada F1 ke atas omboh input, okey, tekanan akan terhasil. Okey, di omboh input tekanan P1 terhasil. Okey, daya dikenakan okey ke atas luas permukaan. Okey, jadi daripada P sama dengan F per A. Daya dikenakan ke atas luas permukaan menghasilkan tekanan. Jadi tekanan terhasil pada omboh yang kecil. Kemudian tekanan ni dia dipindahkan. Okey, tekanan dipindahkan secara seragam ke dalam bendalai ni. Okey, secara seragam maksudnya sama. Tekanan yang sama dipindahkan daripada omboh kecil ke omboh besar. Okey, tekanan yang sama. Okey. Jadi apabila tekanan okey terhasil kat sini, okey, daya output bertindak ke atas omboh output. Okey, jadi daya akan terhasil dekat sini. Okey, daya akan terhasil apabila ada tekanan. Okey, apabila ada tekanan yang bertindak ke atas luas permukaan. Okey, ke atas luas permukaan. Okey, dia ada dia ada P, dia ada A, maka akan wujudnya daya. Okey, F. Okey, tekanan ke atas permukaan cecair di bawah omboh input. Okey, P1 sama dengan F1 per A1. Okey, itu pada omboh input. Okey, pada omboh input. Okey, pada kat sini kita panggil input. Okey, dekat sini kita panggil output. Okey, tekanan ke atas omboh output P2 sama dengan F2 per A2. Okey, ini daripada yang umum lah. P sama dengan F per A. Okey, tekanan ke atas omboh output ialah tekanan yang dipindahkan daripada input. Jadi P1 sama dengan P2. Tekanan sama. Okey, tekanan sama ni kat sini dia karbon ni. Okey, dia bagi tahu kat sini tekanan adalah sama. Okay, jadi F2 sama dengan A2. F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Okey, ini merupakan rumus prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal merupakan faktor pengganda daya. Okey, faktor pengganda daya. Okey, kenapa dia dikatakan sebagai faktor pengganda daya? Okey, tadi kita tengok F2 per A2 sama dengan F1 per A1.
Okey, jadi kalau kita ubah balik formula ni, F2 sama dengan A2 per dengan A1 darab dengan F1. Jadi maksudnya kat sini, okey, faktor penggandaan dia adalah A2 per A1. Ni F2, ni F1. Okey. Jadi prinsip Pascal ni dia juga dikenali sebagai faktor pengganda daya. Okey, kita tengok aplikasi-aplikasi prinsip Pascal dalam brake hidrolik. Okey, semasa brake dikenakan, satu daya kecil bertindak pada pedal. Okey, ini pedal. Okey, dekat sini pedal. Okey, brake dikenakan. Okey, daya menghasilkan tekanan ke atas ombuh utama. Okey, jadi bila dia tekan, okey, daya menghasilkan tekanan. So, tekanan dekat ombuh utama. Okey, tekanan dipindahkan secara seragam. Okey, tekanan dipindahkan secara seragam dari silinder utama ke silinder kedua. Okey, jadi daripada sini, okey, tekanan dipindahkan. Okey, dipindahkan. So, tekanan dipindahkan. Okey. Tekanan menghasilkan daya semula. Tekanan ni kemudian dia menghasilkan daya semula ke ombuh kedua. Okey, jadi ombuh kedua kat sini, okey, dekat kasut brake. Okey. Dan juga dekat drum brake. Okey, dekat sini daya dihasilkan, dekat sini pun daya dihasilkan. Okey. Prinsip dia yang kedua, jet hidrolik. Okey. Apabila pemegang ditarik, satu daya kecil dihasilkan. Okey, so kita tarik kat sini pemegang. Okey, sini ombuh kecil. Okey, jadi daya dikenakan dekat sini. Okey, apabila daya dikenakan dekat sini, tekanan dihasilkan. Okey, tekanan dihasilkan ke ombuh kecil. Kemudian tekanan dipindahkan secara seragam ke ombuh besar. Okey, tekanan dipindahkan ke ombuh besar. Sorry kat sini. Tekanan dipindahkan ke ombuh besar. Okey, kat sini. Daripada kecil ni dipindahkan ke ombuh yang besar. Okey. Tekanan menghasilkan daya semula ke ombuh besar dan mengangkat beban yang berat. Okey, so beban dia kat sini. Okey, jadi tadi ada tekanan, tekanan ni menghasilkan daya. Jadi daya ni boleh mengangkat beban yang berat. Okey, cuba kita selesaikan masalah yang melibatkan prinsip Pascal. Rajah menunjukkan sistem brake hidrolik sebuah kereta, satu daya 15 Newton. Okey, so kita ada daya 15 Newton dikenakan kepada pedal brake. Luas keratan rentas ombuh utama dan ombuh kedua ialah 3 darab 10 kuasa negatif 4 dan 1.2 darab 10 kuasa negatif 3 masing-masing. Jadi, ombuh utama kita luas dia 3 darab 10 kuasa negatif 4. Ombuh yang kedua 1.2 darab 10 kuasa negatif 3. Okey. Hitung tekanan yang bertindak pada ombuh utama. Okey, jadi soalan A, hitung tekanan. So daripada formula P sama dengan F per A. Okey, ombuh utama. Jadi ombuh utama tu kita buat simbol F1 A1. Okey, jadi F1 dia tadi F yang dikenakan. Rajah menunjukkan sebuah sistem brake hidrolik, satu daya 15 Newton ni dikenakan kepada pedal brake. Jadi maksudnya daya tu ialah 15 Newton bahagi dengan luas
luas keratan rentas omboh 3 darab 10 kuasa negatif 4. 3 darab 10 kuasa negatif 4. So, kita akan dapat jawapan dia 5 darab 10 kuasa 4 Pascal. Itu tekanan pada omboh utama. Kemudian kita nak cari pula B. Nak cari B, daya yang dikenakan. Jadi daripada formula yang sama, P sama dengan F per A. Kita nak cari daya. Sekarang kita nak cari daya. Jadi kita ubah formula kita jadikan F sama dengan P darab dengan A. P ni adalah P yang sama. Sebab prinsip Pascal menyatakan tekanan dipindahkan secara seragam. Jadi tekanan tu sama. So P 5 darab 10 kuasa 4 darab dengan omboh kedua, luas keratan rentas omboh kedua 1.2 darab 10 kuasa negatif 3. So kita akan dapat jawapan dia 60 Newton. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Rajah menunjukkan sebuah jet hidrolik yang ringkas yang mempunyai luas keratan rentas omboh kecil dan besar. Jadi luas keratan rentas omboh kecil 5 darab 10 kuasa 3. Luas keratan rentas omboh besar 1 darab 10 kuasa negatif 1. Masing-masing dikenakan daya 20 Newton pada omboh kecil. So pada omboh kecil dikenakan 20 Newton. Berapakah tekanan pada omboh besar? Dia bagi daya omboh kecil. Dia bagi daya omboh kecil, tetapi dia nak tekanan omboh besar. Jadi kat sini kita nak tengok balik prinsip Pascal. Tekanan adalah sama. Tekanan sama dekat omboh kecil dan omboh besar. Jadi walaupun dia bagi pada omboh kecil, kita boleh cari je kat sini sebab tekanan dia nanti tu sama. Jadi kita gunakan P sama dengan F per A, tapi kita gunakan omboh yang kecil. Kita guna omboh kecil sebab tekanan dia sama. Jadi 20 per dengan 5 darab 10 kuasa negatif 3, kita akan dapat tekanan dia 4 darab 10 kuasa 3 Pascal. Jadi tekanan sama pada omboh kecil dan besar. So ni A. Jadi cikgu ulang semula. Kita gunakan maklumat daripada omboh yang kecil. Guna maklumat omboh kecil. Ni F1, ni A1. Untuk B, B dia nak jisim. Dia nak jisim pemberat. Jisim kita boleh peroleh daripada daya. Sebab apa boleh peroleh daripada daya? Sebab F sama dengan M mg. mg pula ma. Tapi A ni disebabkan melibatkan jisim. So kat sini A itu adalah pecutan graviti. Daya kat sini adalah daya graviti lah, sebab beban. Beban ni daya graviti. Jadi M sama dengan F per G. Jadi sekarang kerja kita nak cari F. Jadi daripada P sama dengan F per A, so F sama dengan P A. Jadi kita cari F. So F sama dengan tadi tekanan dah ada 4 darab 10 kuasa 3 Pascal darab dengan
Okey. 1 darab 10 pula. Okey, 1. Okey, luas ombuh yang kedua tadi. Luas ombuh kedua. Ni luas ombuh kedua. Luas ombuh kedua 1 darab 10 kuasa negatif 1. Okey, jadi kat sini 1 darab 10 kuasa negatif 1. So kita akan dapat 400 Newton. Jadi GC sama dengan 400 bahagi dengan 10. So dapat 40 kilogram. Okey, untuk C. Okay, untuk C, tinggi ombuh besar naik jika ombuh kecil ditolak ke bawah sejauh 0.04 meter. Okey, jadi kat sini kita libatkan isi padu. Okey, kita libatkan isi padu yang mana isi padu cair yang ditolak ke bawah dia sama dengan yang ditolak ke atas. Okey, maksudnya kat sini tengok gambar rajah. Okey, ni kalau ombuh ni ditolak, okey, isi padu air pun akan ditolak sama. Okey, dia sama. Isi padu air ditolak ke bawah sama dengan isi padu yang ditolak ke atas. Okey, jadi isi padu bentuk silinder. Kita dah tahu luas ke atas. Lepas tu kita ada H. Okey, isi padu sama dengan A darab H. Okey, so jadi kat sini, okey, V bahagian input sama dengan V dekat output. Okey, jadi A, okey, AH sama dengan AH input, okey, sama dengan AH output. Okey, so A 5 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan 0.04 sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 1 darab dengan H output. So, kira switch off kita akan dapat 2 darab 10 kuasa negatif 3. Okey. Okey, jadi sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.